بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal bersama dengan tuan-tuan adik-adik yang mengikuti yang berada di rumah sekarang. Kita sama-sama bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita berada pada halaman 112 pada hari ini. Kepada tuan-tuan yang berada di seluruh Malaysia, di Singapura, di Brunei, Indonesia, di pelbagai negara. Ustaz. Kita bersama Ustaz Tarmizi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Merah, Merah, biru. biru Ustaz. Insya-Allah. Kita bersama dengan ramai Ya, ya Ustaz. pada hari ini yang terus setia, dan saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang tetap setia pada jam 12 di depan kaca TV ya, dan bersama mushaf Al-Quran. Adik-adik yang mungkin sambil mungkin ada yang ada kelas Ya, Ustaz ya, tetapi masih lagi Betul. dengar-dengar ya, Betul. dengar-dengar untuk sama-sama kita mengambil pelajaran pada hari ini. Moga-moga Allah terima amal kita. Amin. Allah mudahkan urusan kita. Doa kita, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dan satu lagi doa, rabbi zidni ilma. Adik-adik juga boleh baca doa ini sebelum kelas online nanti ya, ataupun kalau ada kelas dengan mana-mana cikgu, ustaz, ustazah, boleh baca doa ini kerana kita perlu rabbi zidni ilma. Tuhan, tolonglah kami untuk bertambah ilmu kami. Pada hari ini insya-Allah kita akan meneruskan ya, tuan-tuan dijemput untuk berkongsi, share di Facebook, jangan lupa ya, tuan-tuan yang berada di Facebook sekarang ini 1100 Ustaz ya. Yes, Ustaz. Kita sasarkan kalau boleh sampai 3-4 ribu hari ini di Facebook Ya. dan daripada share nanti kita harapkan tersebar lagi Ustaz. dari masa ke semasa, mungkin bukan tak sempat pukul 12, pukul 1 nanti masih lagi ada di Facebook dan di TV kita harapkan kita lebih ramai ya mendapat cahaya hidayah daripada Al-Quran. Mari sama-sama kita mulakan majlis kita ini dengan Ummul Quran Al-Fatihah bersama dengan Ustaz. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang rahmat Allah SWT sekalian, alhamdulillah bersua lagi kita. Yang menariknya dan manisnya pertemuan kita pada tengah hari ini tentunya dengan kalamullah, yakni Al-Quranul Karim, terus memayungi kehidupan kita insya-Allah taala. Mari kita mula dengan Ummul Quran surah Al-Fatihah. Ajak anak-anak kita baca sama-sama, ikut kita sama-sama baca insya-Allah. Gemakan rumah kita dengan Al-Quran insya-Allah. Yang di office lah. Ya. Tapi kena hati-hati jugalah. Ya. Nanti kan tergema sangat. Tergema. Okey, jom kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
bacaan Al-Fatihah sebentar tadi. Terima kasih Ustaz. Ya, Sama-sama. bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah, kita membaca, menggemakan Al-Quran ataupun Al-Fatihah itu sebagai satu cara untuk kita membersihkan hati kita. Kita yakin bahawa Al-Quran ini kita tilawah, kita tazkiyah dan juga kita taklim Ustaz ya. Yang pertama tilawah itu kita mengulang-ulang. Betul. Tilawah itu untuk kita rasa kebesaran Allah Subhanahu taala. Kita ulang, kita baca, kita ulang kefahaman kita. Yang keduanya tazkiyah. Bersihkan hati kita ya, dengan kita baca Fatihah, kita baca Al-Quran ini, ia membersihkan hati. Kita tak nampaklah. Ya, kita tak nampak pasal hati kita pun kita tak nampak dalam ni kan, ya, jantung kita. Tetapi Allah lah yang membersihkan. Dan yang ketiganya taklim. Allah akan mengajar lagi ya daripada kitab ini peraturan, sehingga kan kita boleh ikut peraturan. Mungkin ada di kalangan kita kata bahawa family, keluarga saya kadang-kadang dia degil contohnya, tetapi Quran ini dia akan melembutkan hati, malah ia mengubah orang-orang yang keras pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah tentu kalau mereka itu lebih keras lagi, ia boleh mengubah kepada hati kita, kepada ahli keluarga kita. Jadi pada hari ini kita akan melihat kepada halaman 112. Sebelum kita pergi kepada sinopsis, satu soalan Ustaz ya. Soalan kepada tuan-tuan yang berada di rumah, yang depan Facebook tu, boleh jawab satu soalan mudah saja. Betul, siapakah nama anak Nabi Adam yang diterima korbannya? Jawapan ada dalam program ini. Yang diterima korbannya. Jadi tuliskan di Facebook itu. Hadiahnya tak ada hadiah lah Ustaz ya. Tapi ini soalan untuk tuan-tuan bersedia dengan ada kisah nama anak Nabi Adam ini dua orang, tapi seorang diterima, seorang tak diterima, seorang ni tak puas hati dengan seorang yang lain ya. Maka itu soalan untuk kita melihat pada sinopsis pada hari ini, iaitu pada ayat yang ke-24 ya. Sama-sama kita perhatikan sinopsis. Ayat 24 bercerita tentang apa? Tentang bagaimana kisah Nabi Musa ya. Sinopsis pada hari ini Ustaz ya. Dan pada kali ini kita bercakap tentang kisah Nabi Musa daripada ayat 24, 25, 26. Sikap penolakan kaum Nabi Musa dan respons Nabi Musa. Kemudian pada ayat 27 hingga 31 itu adalah kisah Qabil dengan Habil dan jenayah pembunuhan pertama di dunia ya, berkaitan dengan dengki. Ada orang ni kalau dia tak puas hatinya, dia terus dengki kan, dia buat macam-macam. Itu yang kita akan lihat. Qabil dan Habil ni mana satu yang diterima, kita akan sama-sama saksikan pada ayat 27 hingga 31. Jadi mari sama-sama tuan-tuan sekalian, kita membuka mushaf pada ayat 24 hingga 27, kita baca bersama 24 hingga 27 sebelum kita melihat apakah isi kandungan secara lebih terperinci sebentar lagi insya-Allah. Sila Ustaz. Baik, terima kasih Al-Fatihah Ustaz Fazrul. Kita nak baca ayat 24 hingga 27 saya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang sedang berinteraksi dengan kita sekarang ini di Facebook. Sudah mencecah 2000 Ustaz. Tadi kita mohon lagi sahabat-sahabat kita share supaya capaian kita lebih luas, perkongsian kita lebih meluas insya-Allah. Terima kasih kepada Puan Umi Hanum binti Zul Kafli. Alhamdulillah, syukur bersama MQT lagi hari ini. Semoga dipermudahkan. Alhamdulillah insya-Allah. Dari Canada Ustaz. Canada Ustaz. Jadi sebelum saya baca ni, saya tertarik tadi saya terjumpa satu ustaz pantun daripada Puan ataupun Cik Puan Sahziatul Siddiq. Berbaju biru, berbaju merah, bertambah takwa, penuh keimanan. Marilah kita tadabbur surah agar ianya menjadi pedoman. Masya-Allah. Allahu akbar. Jadi saya tak payah bawa pantun lah Ustaz, pasal pantun daripada penonton dah cukup ya. Banyak lagi tu ya, kalau sempat kita baca insya-Allah. Tapi kita baca ni dulu. Baik, kita baca dulu ayat yang ke-24 sehingga ayat yang ke-27 saya. Baik, hampir separuh kita baca ya. Saya nak cuba baca permulaan ini dengan bacaan Murattal Hijaz insya-Allah. Mari kita sama baca insya-Allah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي
فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 24 hingga 27 sebentar tadi. Ayat 24 hingga ayat 26 ini bercerita tentang kisah Nabi Musa ya dan pengikutnya, dan terus Allah bawakan pada ayat 27 itu berkaitan dengan kisah Nabi ataupun anak Nabi Adam ya, Habil dan Qabil. Baik, kita mulakan dahulu dengan sambungan kisah Nabi Musa. Semalam kita sudah pun melihat kepada ayat 23 ketika mereka diseru, pengikut Nabi Musa Bani Israel itu diseru untuk pergi ke Baitul Maqdis ataupun Palestin. Mereka kata bahawa mereka tidak akan masuk ya, pasal apa? Ada Jabbarin ya, ada orang yang kuat pada waktu itu. Maka siapa yang beri maklumat ya, salah satu yang dikongsikan oleh Hamka dalam tafsirnya ialah ada 12 orang nakib. 12 orang nakib, 12 ketua. Mereka ni pergi survey dahulu, pergi teliti ya, intai dan sebagainya. Mereka daripada 12 orang tu 10 orang mereka kata bahawa tidak, tak boleh kan, pasal kat sana ada orang yang kuat, yang sado, kita ni tak berapa kuat sangat ya. Jadi dia sebelum berperang, sebelum berjuang dah kalah. Belum berjuang lagi ya. 10 orang, 2 orang okey ya. 2 orang itulah Yusha bin Nun yang disampaikan oleh Hamka dan juga Kalib bin Yafuna, 2 orang rajulan yang kita bincang pada ayat 23. Maka mereka beri nasihat kepada ramai, jomlah kita berjuang apa sebagainya. Tetapi mereka kata apa pada ayat 24? Mereka berkata, wahai Musa, sampai bila-bila pun kami tidak akan memasukinya, lan nadkhulaha abada. Ya, tidak kami akan masuk sampai bila-bila, madamu fiha, selagi mereka ada dalamnya. Jabbarin tadi, orang yang kuat, kumpulan di Palestin. Maka fadhhab, ini perkataan yang memang kita bincang semalam. Maksudnya bila dapat nikmat, bila kita ini manja, jadi degil, sampai sanggup mereka menyatakan pada Nabi Musa, fadhhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun ya, pergilah engkau dengan Tuhan engkau dan kamu berperanglah kamu berdua, sesungguhnya kami nak menyenggeng. Okey, nak menyenggeng Ustaz ya. Kami duduk sini je. Dia ada jalasa dengan qa'ada. Kalau jalasa itu duduk sekejap je. Qa'ada ni duduk lama. Maksudnya dia nak menyenggeng. Kan? Jadi ini adalah perkataan daripada pengikut Nabi Musa alaihi salam ya. Jadi apakah balasan perkataan Nabi Musa? Qala rabbi inni, sesungguhnya aku ya Allah la amliku, tidak menguasai illa nafsi wa akhi. Tak boleh nak kontrol lah, aku tak ada kuasa kecuali diriku dengan saudaraku Harun. Ya, fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin. Maksudnya ya Allah, pisahkanlah kami di antara kami dengan mereka kaum yang fasik, yang derhaka ini. Jadi ini kira Nabi Musa sudah mendidik mereka lama, dah bawa mereka untuk selamat ya daripada Firaun, daripada Mesir, nak pergi ke Palestin, tapi rupa-rupanya mereka ni memang tak boleh pakai. Degil. Dan perbincangan Ibnu Khaldun Ustaz ya, dalam mukadimah dia kata mengapa mereka boleh jadi begini, kerana mereka ini pernah dijajah selama 400 tahun di bawah kerajaan Firaun. Jadi bila manusia ini sudah dijajah, dia cara berfikirnya ini tidak bebas.
sehingga kan mereka bila bebas itu, bila mereka ada peluang, mereka tak boleh rebut peluang. Bila suruh berjuang, mereka cepat mengaku kalah. Kerana apa? Kerana mereka oppressed, mereka ini pernah ditekan. Pernah ditekan berapa tahun? Lebih kurang 400 tahun di bawah kerajaan Firaun. Jadi ceritanya Ustaz ya, kita kalau cakap tentang umat Islam sekarang ini, kita negara Malaysia kan, kita sebenarnya generasi awal dahulu pernah dijajah. Ya. Kesannya apa? Kadang-kadang ada yang jiwanya berjuang, tapi ada yang kata tak boleh. Kita ni orang Melayu. Nah, kita ni orang Islam, kan? Kita ni tak boleh buat macam-macam. Padahal sebenarnya itu adalah mindset, ya. Mindset yang sebenarnya dibina oleh penjajah. Sebenarnya kita boleh reset, ya, boleh reset. Jadi kesan daripada apa yang mereka cakap itu, qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanah, iaitu mereka diharamkan ke atas mereka masuk ke dalam Palestin itu 40 sanah, 40 tahun Ustaz. Lama tu. Mereka yatihuna fil ard, di Bukit Tur itu mereka yatihun ni macam berpusing-pusing. Kalau waste tu Ustaz yang reroute tu 40 tahun. Allahu akbar. 40 tahun. Ya. Kerana mereka ini sudah digelar sebagai fasiqin, tidak ataupun derhaka kepada seruan daripada Allah, seruan daripada Nabi Musa. Jadi apakah kata Allah? Fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin, janganlah sedih kepada kaum yang fasik itu. Maksudnya tadi kan Nabi Musa kata fakhruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Jadi kata Allah kepada Nabi Musa, jangan sedih kepada orang yang fasik. Kita dah seru, dah ajak tuan-tuan ya. Tapi kalau orang degil, dia dapat nikmat, dia ingat dia punya, kemudian dia manja, kemudian dia degil, kemudian dia jadi orang yang lemah semangat, jadi orang yang ditekan. Jangan bimbang sangat pasal perkara ini, ya. Jadi ini adalah kisah Nabi Musa, dah selesai dah. Ya, Ustaz. Saya nampak macam itu je ke? Kan. Tapi apa yang boleh kita belajar daripada sini? Kita boleh belajar bahawa sebenarnya Ustaz ya, kalau boleh Ustaz baca balik semula ayat yang ke-26 itu, untuk kita melihat sebenarnya bila seseorang itu, Nabi Musa ada ketua-ketua 12 tu. Bila lemah semangat, maksudnya tim 12 itu, dia Nabi Musa, Nabi Harun, kemudian tim 12 itu tidak kuat, dia memberi kesan kepada ramai orang. Subhanallah. Dalam kehidupan kita, maksudnya ketika kita memimpin, kita kena bina pelapis kita itu. Kalau 12 orang, Nabi Isa pun ada 12 orang, Nabi Muhammad pun ada 12 orang Ustaz. Itu yang menariknya. Ya, tapi kita baca dulu ayat 26 untuk kita faham lebih lanjut. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz. Kita baca ayat yang ke-26, sahabat-sahabat Al-Quran, jom semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala fa innaha muharramatun 'alaihim 40 sanah yatihuna fil ard fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Sadaqallahul azim. Allah berfirman, jika demikian maka negeri itu dilarang buat mereka selama 40 tahun. Mereka dikuarantin Ustaz. Oh, masya-Allah. Dikuarantin 40 tahun. Bukan 4 bulan istilah yang digunakan oleh Hamka pun dikuarantinkan di Padang Tih. Padang Tih ni di Bukit Tur itu. Ya, Padang Tih itu digelar kerana yatihuna fil ard. Mereka itu pusing, reroute ya. Sekarang pun kita reroute dalam rumah kan. Tak boleh pusing kan, tak boleh keluar negeri. Kita harapkan ketika kuarantin ini, kalau apa yang berlaku daripada 12 ketua nakib tadi itu, dia ada Yushab bin Nun dan juga Khalid bin Yafuna. Ini yang kuat semangat, yang dua orang kata jomlah kita pergi. 10 lagi tak payahlah. Kita tak boleh kot kan, tak boleh bangkit. Kita tak tahulah apa yang berlaku. Ya, dan kita tidak mahu pada waktu ini kita katakan kena kuarantin, kita lemah semangat. Betul, tuan ya. Kita jangan lemah semangat. Yushab bin Nun, apa yang berlaku pada ketika 40 tahun itu, Nabi Musa sebelum Nabi Musa, Nabi Harun meninggal. Maksudnya mereka dah berumur dan meninggal. Nabi Musa pun meninggal dalam masa 40 tahun. Siapakah yang meneruskannya? Yushab bin Nun. Yushab bin Nun ini yang mendidik generasi baru. Pasal generasi yang lama-lama tu memang dah kena tekan mindset lama. Cara berfikir lama kata tak boleh. Tapi Yushab bin Nun bila 40 tahun, generasi yang muda-muda tu bila dah jadi tambah 40 tahun dah jadi dewasa,
mereka inilah akhirnya yang memimpin ataupun dipimpin oleh Yusha' bin Nun akhirnya membebaskan berada di Palestin. Jadi pelajaran untuk kita apa sebenarnya? Paling kurang ada 2-3 perkara Ustaz ya. Ketika dalam satu organisasi, dalam keluarga, dalam negeri negara, kita kena latih pelapis. Ya, subhanallah. Nabi Musa latih 12 orang. Ya. Nabi Muhammad ada pelapis dekat Madinah 12 orang berbaiah ketika Nabi di musim Hajj itu kan, Aqabah pertama kedua tersebut. Nabi Isa pun ada pelapis, ada 12 orang. Ya, salah satu namanya adalah Simon ataupun dan yang keduanya Yudas. Yudas ni terkenal lah pasal Yudas ni dia yang disalib tu. Ya, tapi orang ingatkan itu adalah Nabi Isa pasal rupanya ditukarkan. Okay, jadi dia ada 12 pengikut ketua-ketua pengikut Nabi Isa. Nabi Musa pun ada 12 dan Nabi Muhammad pun dekat Madinah ada 12 nakib. Ya. Okey. Jadi latih. Bila dah 40 tahun itu akhirnya Yusha' bin Nun ini dapat melatih dan akhirnya boleh masuk menang. Ya. Pasal apa yang 10 orang tu dia pergi pengaruh semua orang kata engkau pergilah Musa dengan Tuhan kau pergi pegang. Kami relax. Ya, jadi bila kita dah latih, bila orang bawah ni tidak mengikut pada peraturan itu, kesannya ialah kemenangan takkan muncul. Dia tak boleh je seorang dua orang dia nak pergi menghadapi Jabbarin sebentar tadi, ya. Jadi perjuangan umat Islam kalau kita lihat pada Nabi itu, Nabi ada 12 orang, ya. Abu Umamah, As'ad bin Zurrah, Sa'ad bin Abi Rabi', Abdullah bin Rawahah, ada 12 nama. Dan 12 ini bila mereka diminta untuk berjuang berperang, mereka kata kami tidak akan cakap macam umat Nabi Musa. 12 kali. Oh subhanallah. 12 kali. Pasal tarbiyah pendidikan Nabi itu dekat Mekah itu mantap Ustaz. Subhanallah. Pelajarannya apa? Dalam organisasi kita memang kena didik, latih kepada tim 12, tim 12 taklah spesifik 12 ya, tapi itu second layer. Lapisan kedua itu perlu betul-betul. Jangan jadi bila bagi sikit kerja tak bolehlah. Dorok. Kan. Tak boleh. Sikit-sikit je rasa macam tak boleh. Ya, kita tak bolehlah 2021 ni habis dah ekonomi, habislah, tak ada harapan. Kalau ada begitu, kita tukar orang yang lain yang kuat semangat, yang boleh berjuang, pasal yang akan meneruskan perjuangan, yang akan sokong Nabi bila sampai di Madinah adalah 12 orang ini. Betul. Inilah yang menyambut Nabi dan akhirnya bila dilatih generasi yang bersedia, ya, 12 ketua yang baik ini, dia akan menyebabkan 313 di Madinah itu berperang Badar terbaik dan juga ada peristiwa Uhud menang awalnya tapi ada gangguan sikit dan perang-perang yang seterusnya perjuangan akan menang. Jadi ayah ibu kena latih pelapis kita, anak kita lah. Allahu Akbar. Kan? Dan bila kita nak jadi begini, kita ambil pelajaran daripada ayat 24 hingga 26. Membawa pada perkataan kita pada hari ini, mari sama-sama kita saksikan. Iaitu dama ataupun dawama 9 kali disebut di dalam Al-Quran yang maksudnya menetap ataupun kekal. Okey, ini perkataan yang diucapkan oleh pengikut Nabi Musa. Selagi mereka ni dawam, masih kekal lagi di dalam Palestin itu, orang kuat itu, kami tak akan masuk. Pengecut Ustaz. Pengecut. Pasal apa? Dulu dia pernah dikecutkan oleh Firaun. Jadi dia bawa perkara tersebut. Jadi kalau tuan-tuan puan-puan, anak ya, orang kampung ke orang bandar ke kena bina sifat keberanian, mana nak dapat? Dengan kita membina iman dalam diri, kerana orang dahulu biasa-biasa dapat iman jadi luar biasa. Kita orang biasa-biasa dapat Al-Quran, rasa-rasanya jadi apa tuan-tuan? Sudah tentu jadi luar biasa. Jadi inilah perkataan dawama sebentar tadi, iaitu madamu fiha, selagi mereka ada kami tak akan masuk. Tapi kita selagi ada musuh ke tak ada musuh, ada cabaran COVID-19 ke tidak, kita ada siapa? Kita ada Allah, kita berjuang bersama. Jadi ini pelajaran, kita berehat sebentar. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.
Alhamdulillah bertemu kembali kita tentunya dalam My Quran Time, dan alhamdulillah hari ini kita berkongsi, kita mempelajari muka surat ataupun halaman 112. Banyak telah dikongsikan oleh Al-Fatihah Ustaz tadi. Kena bina Ustaz, kekuatan, kena bina semangat. Jangan manjakan. Jangan manjakan. Tapi itulah sekarang tak apa nak tak boleh, bukan tak apa, tak boleh nak membina atau mencari kekuatan itu di luar rumah Allah lah. Ya, dia sebenarnya ini mungkin satu mesej besar jugalah dalam keadaan COVID-19 ni. Mungkin ada sebahagian yang tidak boleh pergi ke masjid. Sebenarnya lelaki ini memang cara nak binanya dekat masjid. Ya, jadi kita harapkan, kita doakan agar kalaupun tidak boleh ramai pergi masjid, tetapi pasal apa? Pasal nak naikkan balik orang pergi masjid nanti baru ni pun susah. Betul, ya, jadi kita doakan agar kita dapat berbincang, agar lebih ada negeri yang boleh pergi 1/3 ataupun jumlah yang lebih sedikit, kerana anak lelaki terutamanya dia cara binanya dia kena keluar rumah. Kalau tidak dia jadi lembik. Khawatir nanti dia memberi kesan kepada pembinaan generasi kita, sebagaimana yang kita lihat sebentar tadi. Yushab bin Nun, subhanallah, dia mendidik walaupun tengah kuarantin pun dia didik juga. Kita subhanallah. Jadi itulah, mudah-mudahan kita sama-sama doakan insya-Allah, mudah-mudahan. Dan berbalik kepada perkongsian tajwid kita, saya tertarik dengan satu pantun ni daripada Kak Iyung Azlina Zulkifli ni. Datang dari kota terburu-buru, takut ketemu si penjual jamu. Orang yang cinta ilmu dan guru, mempelajari tajwid tak pernah jemu. Terima kasih pada tajwid ni. Ya, kita, dan kita tengok apa segmen tajwid kita pada hari ini. Kita nak berkongsi tentang sifat lazimah yang telah kita kongsikan sebelum ini, iaitu sifat itbaq dan juga sifat infitah. Apa dia itbaq? Itbaq iaitu tertutup ruang atau melekat, yakni lidah kita. Manakala infitah terbuka ruang lidah kita dengan ruang lelangit kita tu. Jadi banyak sekali contoh dekat situ, antaranya pada ayat yang ke-30, fatawwa'at lahu nafsuh, kemudian fa asbaha minal khasirin. Kemudian ada juga contoh-contoh di bahagian infitah, qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abada, dan innaha huna qa'idun. Jadi huruf-huruf yang terkait atau terlibat dengan sifat infitah dan itbaq dan juga infitah ni, insya-Allah kita akan sentuh satu persatu secara details dia nanti, insya-Allah pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Jadi itu secara lebih kurang kita kata ulang kaji Ustaz, itbaq dan juga infitah itu sendiri Ustaz. Insya-Allah, terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi bercakap tentang itbaq tadi dia, yang cara untuk kita sifat huruf. Sifat huruf. Banyak sifat huruf ni. Banyak Ustaz. Tak apa sebab juga di atas satu-satu huruf tu dia ada banyak sifat. Ada banyak sifat. Ada kalau macam kita bincang makhraj huruf, satu huruf tu ada tempat yang spesifik keluar dia. Jadi kalau sifat ini dia ada banyak. Contoh macam huruf qaf contohnya. Dia ada isti'la, dia ada qalqalah dekat situ. Betul. Sebab itu nanti dalam satu-satu huruf tu kita akan pecahkan, kita akan rungkaikan lagi insya-Allah. Dan kita akan baca bersama dalam kelas kita nanti kelas dan berbaloilah kita sebenarnya kenal setiap huruf ni kira macam satu personality lah kan. Jadi dia gabung personality itu kita baca, dan inilah akan jadi teman kita nanti pun sebenarnya apabila kita sampai di alam kubur, di akhirat nanti. Yang kita doakan tuan-tuan sekalian, terus kita belajar tajwid bacaan yang baik dan terus memahami. Daripada halaman ini kita menyambung bacaan ayat 28 hingga ayat 31. Ini kita sebenarnya dah masuk kisah Nabi anak Nabi Adam tapi kita baca dahulu ayat 28 hingga ayat 31 bersama tuan-tuan di rumah. Baik, terima kasih Ustaz. Ramai sekali sahabat-sahabat kita yang beri jawapan soalan yang Ustaz tanya tadi. Ada yang bagi jawapan banyak ni. Nanti kita akan tengok apa jawapan sebenarnya selepas ini. Namun kita nak baca dulu sambungan ayat kita, ayat yang ke-28 ataupun 28. Bermula daripada 28 hingga ayat 31 lah. Sahabat kita Puan Saliha dari Brunei, apa khabar sahabat-sahabat kita di Brunei? Puan Ifah dari Kraftangan Kota Kinabalu Ustaz, sunyi tak ada pelancong. Tetapi Al-Quran menemani saat ini. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Juga Abang Zainuddin kita dari Pasir Ris, Singapura.
Singapura. Singapura, Pak. Okey. Terima kasih kerana bergabung sampai kita. Indonesia, Singapura ke Singapura lah. Oh, subhanallah. Ya, semua yang bergabung saat ini, mudah-mudahan Allah SWT kurnia kekuatan kepada kita, insya-Allah. Kita nak baca ayat yang ke-28. Perhatikan ada satu kalimah yang menarik kat situ, iaitulah kalimah basaut ta. Tu payah nak sebut tu, nak bunyi ta ke tak ustaz ataupun ta. Itu nama idgham naqis nama dia. Pernah disebut oleh tetamu kita sebelum ini, berbincang tentang ini kan, tentang hukum-hukum tajwid ini. Jadi la in basautta ini bunyi huruf ta tu masih ada, tapi dia ending dengan huruf ta. La in basautta. Kan, jadi kena hati-hati kat situ. Mari kita baca sama-sama, insya-Allah. Tadi dah baca dengan Taranum Hijaz, ini kita cuba baca dengan Jiharkah pula, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilayka liaqtulak Inni akhafu Allah Rabbal Alamin. Inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim daripada ayat 28 hingga ayat 31 ya, kita ingin lihat dahulu pada ayat 27 dulu Ustaz ya, tentang kisah ini bermula watlu alaihim naba'a bani adam bil haqq. Allah menyeru untuk disampaikan, dibacakan kisah tentang anak Nabi Adam ini dengan sebenar-benarnya. Satu ialah Nabi tak hidup pada zaman Nabi Adam. Jadi watlu itu maksudnya tilawah. Ini hanya Nabi bacakan, tilawahkan saja. Nabi tidak berada pada tempat kejadian ya. Dan di situ di-highlightkan tentang bil haqq, dengan kebenaran, dengan tujuan yang besar yang kita perlu ambil pelajaran pada hari. Al haqq ini sama ada kebenaran satu, yang keduanya ada tujuan ya, hakikah yang Allah sedang sampaikan kepada kita. Jadi Hamka dalam tafsirnya dia menyatakan bahawa ada kadang-kadang ada tambah-tambah ya, ataupun ada perkara yang dimasukkan dalam tafsir yang tidak ada sumber ya. Salah satu contohnya kisah anak Nabi Adam ini ada dua, Habil dan Qabil. Yang tidak diterima ialah Qabil. Yang diterima adalah Habil. Jadi yang menjawab sebentar tadi, alhamdulillah, tahniah saya ucapkan. Habil diterima, Qabil yang membunuh. Ya. Jadi apa yang berlaku? Fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Yang seorang diterima, seorang tak diterima. Maka yang tidak diterima itu Qabil, dia kata la aqtulannak, aku akan membunuh kau.
Ya, jadi kalau dalam cerita lain ada yang kata Nabi Adam ni dia lahir berpasang-pasangan. Jadi pasal si Habil nak kahwin dengan yang seorang lagi, yang seorang lagi dia cross kan. Dan kemudian yang ini cantik tak cantik. Tapi itu kisah itu tidak berapa ada sumber. Ya, kita ambil sahaja dengan kebenaran yang jelas di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis. Qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Maka kata Habil, sesungguhnya Allah menerima korban daripada orang yang bertakwa. Maksudnya yang bagi yang terbaik. Pasal yang Habil ini dia bagi binatang yang gemuk. Yang Qabil ini dia bagi dia petani ya, kalau ikutkan penerangannya iaitu dia bagi mana yang ada saja ya. Bukan tak boleh bagi bahan pertanian, tapi mesti bagi yang terbaik. Poinnya apa? Poinnya untuk kita juga dalam hidup kita, kalau boleh kita bagi masa terbaik ya. Kita bagi wang terbaik ataupun harta terbaik untuk berkorban untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada ayat yang ke-28 itu cerita tentang Habil dan Qabil itu lain. Macam mana sebut tadi Ustaz? Lain basat. Menyetor dulu basat. Okey ya, itu cara sebut. Tuan-tuan kena beri perhatian pasal kalau tak belajar dia terus je basata aja kat sini. Pasal ta tu tak ada betul tanda. Betul Ustaz. Sebab tu kalau basat tu kalau kita baca lidah kita dia akan terangkat basat, terangkat lidah kita ada langit basat senyum balik. Kalau tak kontrol basata ataupun tipis basata tipis. Jadi tak sesuai ya, tidak betul. Itu yang cara bacanya. Maksudnya ialah sesungguhnya jika engkau menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut pada Allah Tuhan sekalian alam. Ceritanya apa? Si Habil ni diprovok. Kan, dia kata aku nak bunuh kau kan. Jadi kadang-kadang setengah orang mungkin dia nak balas balik ya, tapi kali ini Habil membalas kata walaupun engkau nak membunuh aku tidak akan membalas ya. Inni akhafullahu rabbil alamin. Aku takut kepada Tuhan sekalian alam. Ini pada ayat yang ke-29, sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka engkau akan menjadi penghuni neraka dan itulah balasan bagi orang-orang yang zalim. Okey, jadi perkataan ini macam nampak macam mengapa Habil cakap begitu kan? Tapi ceritanya waktu ini dah dalam keadaan yang genting, maka ketika kita dizalimi, kadang-kadang perkataan itu keluar ya sebagai peringatan sebenarnya ya, agar jangan sampai kamu ini buat terus ya. Bertaubatlah, kalau tidak kamu akan bawa dosa kamu yang tak diterima tadi, amalan kamu, dan kemudian tambah lagi dengan dosa bunuh. Jadi banyak dosa, ithmi wa ithmik ya, dosaku dengan dosamu. Fatawa'at lahu nafsuhu, tetapi apa yang berlaku ialah pada waktu itu ini cerita tentang, kalau kita lihat secara pada ayat 30 ini, nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudarinya, kemudian dia pun benar-benar membunuhnya, maka jadilah dia termasuk orang yang rugi. Ya, ceritanya apa tuan-tuan? Kalau kita lihat bahawa kisah ini datang selepas kisah Nabi Bani Israel. Bani Israel tak puas hati ya, pasal Rasul ini dapat sesuatu anugerah ya. Sesama mereka pun dia dengki. Nabi Musa dapat lebih ke apa, dia dengki. Dan bila datang pula Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia dengki, dia tak nak percaya. Dengki itu juga yang disampaikan pada kisah Nabi anak Nabi Adam ya. Siapa yang diterima? Habil. Qabil tak puas hati. Tak puas hati, akhirnya pembunuhan berlaku, dan kesan daripada dengki ini menyebabkan seseorang itu boleh sanggup mengikut hawa nafsunya sampai faqatalah fa asbaha minal khasirin, dan akhirnya jadi gagal. Seperti mana kalau kita tengok pada pengikut Nabi Musa itu, mereka kerana ikut nafsu mereka, nafs mereka qaidun. Kita duduk jelah. Kita ambil mana yang kita senang, mana yang memuaskan hati kita, padahal sebenarnya kita kena ikut pada panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi lebih daripada itu, Allah tidak tinggalkan begitu sahaja. Allah berikan satu contoh yang besar kepada Qabil, kisah burung gagak. Subhanallah. Maksudnya kalau boleh kita baca sekali lagi ayat 31 agar kita dapat ambil pelajaran daripada ayat tersebut. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Kita nak baca sekarang tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya ayat yang ke-31. Saya nak cuba bacaan nahwan Ustaz ataupun kurdi. Al-Fatihah Ustaz kita pun ada bersama Ustaz Tirmizi kita. Subhanallah. Ustaz Tirmizi, subhanallah, bacaan nahwan yang sangat menarik sekali ya. Saya nak cuba baca dengan nahwan ataupun kurdi insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فبعث الله غرابا
يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim pada ayat 31 ini selepas berlaku pembunuhan tadi, kemudian Allah mengutuskan seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepada Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, "Oh, celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini." Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang menyesal. Jadi ini adalah apa yang berlaku selepas peristiwa pembunuhan tadi, Ustaz, ya. Maksudnya bila dia rasa nikmat perlu dapat dekat Qabil, tapi buatnya manja-manja tu, tak bersungguh-sungguh tadi tu. Lepas tu dia degil pula tu. Kan, dia rasa macam sepatutnya saya yang dapat. Degil itu dia sampai membawa pada hasad. Jadi dia bercantum-cantum itu. Nak ceritanya, kalau dalam rumah kita, kalau kita ada nikmat, ayah ada bawa makanan, bawa banyaklah kemudahan dalam rumah. Sebenarnya kita kena latih dalam rumah kita itu, dalam organisasi kita, negeri negara ini, agar kita bukan sekadar bermanja dengan nikmat, tetapi menunaikan tanggungjawab. Ya, agar lepas itu berjuanglah, berjuang, tidak sahaja duduk qaidun ataupun dalam kisah Qabil ini dia tidak mahu berikan yang terbaik kepada pengorbanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila dah tak buat terbaik, betul tak dapat pula, tak diterima oleh Allah, dia pergi dengki pula kepada Habil. Sebenarnya yang menerima itu, yang memberi anugerah tu Allah. Sepatutnya apa, Ustaz? Pergilah tanya pada Allah, mengapa Allah kau terima? Tapi dan itulah yang diingatkan oleh Habil. Maksudnya kau kena baiki diri kau. Kan, tak payahlah kau nak pergi bunuh. Kamu yang kena baiki, bertaubat. Jangan manja sangat, rasa macam semua deserve pada saya, anakku Sazali lah, kan. Yang kita cerita semalam, Ustaz, ya. Jadi di sini selepas dah berlaku peristiwa pembunuhan, maka Allah tunjukkan gagak menggali tanah, dan akhirnya Qabil kata, sampai begini pun aku tak tahu, kan. Jadi pasal itu peristiwa pembunuhan pertama dalam dunia. Ya, dan selepas tu dia gali, dia tanam, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang menyesal. Mengapa menyesal? Bila dia dah tanam itu, dia baru sedar. Adik-beradik dah tak ada dah. Ya, kemudian dah tak ada tu, kalau meninggal, okey, ini dia yang bunuh. Tak ada dah siapa lagi yang dia nak bercakap apa sebagainya. Jadi ini menimbulkan nadam, nadam, iaitu rasa menyesal. Kerana apa? Kerana daripada nikmat sepatutnya berjuang, berkorban, buat yang terbaik, tetapi dia mengikut hawa nafsu, menyesal. Kita, kalau kita berjuang bersungguh-sungguh, tuan-tuan, gunakan masa untuk baca Quran, apa yang kita faham ini kita perjuangkan, ajak anak kita, kalau katakan kita bercakap tadi tentang ke masjid, kan, satu perjuangan. Kalau kita tak berjuang, Ustaz, nanti anak tu jadi lembik, dan akhirnya kita akan rasa kecewa selepas setahun dia tak dapat pergi masjid, kan. Walaupun kita tahu ada cabaran COVID-19, kalau dia tak diasuh sampai ke masjid, kita akan terkesan. Saya pernah buat program dengan pelajar-pelajar yang lembut, Ustaz, lelaki. Lembut. Salah satu saya tanya, antara yang dia amalan dia tak pergi sembahyang berjemaah. Pasal apa? Pasal pergi sembahyang jemaah lelaki, kan, kadang-kadang kita rapat saf, kena pijak kaki, bau, kan. Dia tak suka, dia suka yang wangi-wangi. Dia tak suka kalau kena pijak tu nanti saya terasa hati. Kan. Jadi akhirnya dia membina kelembutan. Dan kita tidak mahu, kita tidak mahu generasi kita menjadi generasi lemah, dan kita belajar daripada sini. Dan bila lemah tu bukan sekadar lemah, dengki pula tu. Allahu akbar. Dia macam berjangkit. Dia berjangkit, Ustaz. Pasal hati ada penyakit, kan. Dan inilah perkara yang kita ingin sama-sama bina. Kita belajar daripada pada halaman yang ke-112 ini. Jadi kita lihat situasi apakah yang ada pada halaman 112. Itu yang ada di atas skrin, tuan-tuan.
Apakah yang berlaku ialah pengikut Nabi Musa, ya, kamu pergilah dengan Tuhan kamu, kami nak duduk relax sahaja. Dalam kehidupan kita, kita harap kita tidak mahu mencontohi Bani Israel ini. Kita berjuang bersama-sama. Ustaz, bukan ustaz, orang biasa, pemimpin, kita bersama-sama bina negara ini. Dan kemudian kita lihat tentang di atas, di kanan itu 40 tahun mereka berada di Bukit Tur, dan di bawah itu bercakap tentang korban. Korban diterima, korban tak diterima, dan akhir sekali mengambil pelajaran daripada burung gagak untuk menanamkan, menguburkan mayat. Itulah yang diambil pelajaran oleh Qabil sebentar tadi. Membawa kita kepada resolusi kita pada hari ini, Ustaz, ya. Ya, betul, Ustaz. Iaitu resolusi yang boleh kita ambil pelajaran, yang boleh kita bina bersama. Yang pertama, elakkan menjadi pengecut dalam kehidupan. Itu ayat 24 yang kita belajar tadi. Bila Nabi Musa suruh berjuang, balasan pengikutnya, lan nadkhulaha abadan madamu fiha. Kita terus doa agar kita terus berani dalam membina negara ini. Yang pertama. Yang kedua, bina diri serta jauhkan diri daripada menjadi orang yang fasik, melakukan dosa-dosa besar yang dinyatakan pada ayat 26. Apa maksud dosa besar? Bila kita tidak mahu berjuang, ya, kita mahu menjadi pengecut. Dan yang ketiganya, jaga diri daripada perasaan hasad, kerana ia akan merosakkan amal dan dia akan menyebabkan amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Asas kepada dengki itu kerana kita rasakan kita sahaja yang layak untuk mendapat nikmat, padahal Allah menyatakan sila berusaha, pasti Allah akan memberi manfaat pada kita. Kita doa sama-sama, Ustaz, untuk kita dipimpin. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Sebelum saya akhiri, Ustaz, saya nak tutup sebelum doa ada satu pantun, Ustaz. Nun jauh daripada Darussalam. Sebelum Ustaz pantun, saya ada satu. Bendang luas penuh rami. Subhanallah. Ya. Mengail ikan, bertali tangsi. Ya. Tutup kedai, kacau ekonomi. Oh, subhanallah. Tutup masjid, kacau generasi. Allahu akbar. Ya. Saya balas, Balas. Terima kasih kepada Puan Siti Awa dari Brunei Darussalam. Okey, Brunei, Ustaz Faz, Ustaz Z, panggilan diberi Ustaz Tarmizi. Walau sibuk, walau busy, MQT tetap di hati. Subhanallah. Subhanallah. Terima kasih kepada Puan Siti Awa Bakar dari Brunei Darussalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan keluarga kami keluarga Al-Quran, membacanya, memahaminya, mengamalkannya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan generasi kami jilul Quran, generasi Al-Quran yang diberi kekuatan Al-Quran, kefahamannya dan juga pengamalannya, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurnia kesembuhan kepada saudara kami yang kini diuji dengan pandemi ini, ya Allah. Kurnia perlindungan buat kami semua, ya Allah. Angkatlah wabak ini daripada kami, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ampunkan dosa ibu dan ayah kami di kampung halaman, ya Allah. Rahmati berkati mereka yang kini keseorangan di kubur sana, ya Allah. Perkenankan doa kami, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim. Moga Allah mengabulkan doa yang kita bacakan sebentar tadi, tuan-tuan. Kita menjadi umat yang menerima nikmat, kita sentiasa berjuang dalam kepayahan yang ada. Payah memang payah, ya, tetapi apabila kita membekalkan iman, inilah satu
program ataupun usaha dalam tabung gerakan Al-Quran, di mana tuan-tuan sebenarnya boleh bersama berkongsi rezeki, menyumbang dalam tabung yang disampaikan ataupun yang tertera, agar kita boleh membanyakkan lagi program-program membina iman dalam generasi, agar generasi yang lahir sekarang ini adalah generasi kemenangan untuk membina negeri negara ini, sehingga kan Islam, cahaya Al-Quran ini boleh menerangi kepada seluruh alam. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam rancangan ini, ulangan pada jam 5 petang, 10 malam dan 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas yang sentiasa mendoakan tuan-tuan agar mendapat cahaya, bina generasi Al-Quran di mana jua, dan insya-Allah kita bertemu lagi pada halaman seterusnya 113 pada hari esok. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.